Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar kepada anda semua? Diharap anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera bersama keluarga dan juga telah menikmati weekend hari Minggu dengan keluarga dengan sebaiknya, insya-Allah. Okey, malam ini kita kembali siaran secara langsung untuk segmen market research kita. Okay, so tajuk malam ni ialah berkenaan dengan um, global, okay, global dan juga markets, global dan juga local markets, okay. Kita nak tengok updates apa yang berlaku di pasaran dunia dan juga di pasaran Malaysia pada minggu lepas, dan juga untuk beberapa tempoh sebelum ini. Apa yang menarik untuk kita perhatikan, okay. So kita akan lihat sebentar lagi. Sebelum itu, okay, seperti biasa jangan lupa untuk klik button share, okay. So please klik button share agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat join sekali, okay. So yang dah join, thank you so much, okay. Anda yang telah join, jangan lupa, okay. So anda yang dah join tu klik button share. Itu pengeras dia, okay, untuk sesi pada malam ini. Alright, so kita makin dapat banyak tuan HLK dah join. Siapa lagi dah join kita? Okay, so Tuan Haryadi, okay, dah join. Thank you so much yang baru join. Sesi kita pada malam ini, okay, tu tajuk dia berkenaan dengan global, global dan juga local market updates. Kita nak tengok apa yang berlaku di pasaran dunia, okay, dan juga di pasaran tempatan. Right. Okay, kepada anda yang dah share, thank you so much, okay. Saya doakan anda dapat kesihatan yang baik dan juga dapat profit minggu depan, okay. So, itu doa saya untuk anda yang telah share. Yang tak share, okay, so yang tak share, please klik share lagi. Waalaikumsalam Tuan Edi, apa khabar Tuan Edi? Thank you so much Tuan Edi dah share, okay. Dan kepada anda yang lain dah share, okay. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi market research kita pada malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada anda semua dan juga kepada baru join. Okay, so malam ini segmen market research kita seperti biasa. Okay, so biasanya weekend kita ada special sikit. So malam ni kita akan tengok kepada global dan juga local market updates. Okay, terhadap pasaran apa yang berlaku pada sesi trading minggu lepas, okay, dan juga untuk kita perhatikan apakah benda-benda yang mungkin kita kena take note dan juga benda-benda yang kita kena be aware tentang apa yang berlaku. Tapi untuk sesi pada malam ini saya mulakan dengan local update terlebih dahulu sebab saya nak buka dia punya chart untuk comparison ni. Okay, so bila buka chart comparison ni dia kena tekan satu-satu lah, okay. So base dia saya ambil KLCI, okay, FBM KLCI. Kemudian untuk comparison tu saya akan ambil beberapa market bursa dia punya index seperti teknologi index, healthcare index, energy index dan lain-lain. So dia punya base FBM KLCI dan yang lain-lain tu kita nak tengok bagaimana prestasi-prestasi bagi indeks-indeks yang lain, okay. So yang pertama mari kita lihat kita punya market untuk minggu lepas. Okay, ini dia punya chart untuk comparison, okay. Yang bar chart kalau nampak dia ada kecil kat sini. Yang bentuk candle ni, okay, yang bentuk candle ni is dia punya base FBM KLCI. Yang line-line ni all the index lah, okay. So color tu kena refer kat tepi ni, dia warna apa, okay. So macam color biru ni energy, color purple sektor apa, kena tekan satu lah. Kalau tak dia bercampur dia nanti kena klik satu-satu. Dan nak buka dia pun kena klik satu-satu. So that's why saya pergi tengok untuk local stock terlebih dahulu, okay. Alright, so yang ini mungkin terlalu rapat sangat, susah kita nak tengok. Mungkin kita boleh tengok one month okay, this chart untuk one month. Tapi dia punya duration is 1 month. Dia punya time frame kat sini atas ni is 30 minit. Okay, 30 minit dengan dia punya duration ataupun tempoh chart yang ditarik tu selama sebulan. Okay, so 30 minutes time frame.
So in 30 minutes punya time frame, kalau kita nampak, okay, yang padu bergerak ke atas, yang atas ni, okay, pertama of course lah, teknologi masih mendahului berbanding indeks-indeks yang lain. Okay, ini dari segi comparison peratus dalam percentage, dia bukan dalam amount apa ni, index tu, bila dia compare yang ini dia dalam peratus. Kalau nampak kat tepi ni dia compare in percentage, berapa perbezaan dia compared to FBM KLCI. Okay, FBM KLCI sebagai base dia, dan the rest of the index ni kita akan tengok berapa percentage dan juga dia punya apa difference dia macam mana. Okay, so paling tinggi, okay, untuk kita tengok teknologi masih mendahului berbanding sektor-sektor lain. Okay, sektor teknologi dengan perbezaan 15.4% berbanding FBM KLCI. Okay, dia punya difference. FBM KLCI nampaknya seperti berlaku sedikit retracement untuk last week, dia masih menurun. Okay, tapi compared to teknologi, dia almost breaking dia punya level sebelum ni. Okay, the previous level dekat sekitar bila 16 Februari ni ada satu level yang tinggi, dan nampaknya dia approaching to that level. Okay, tapi kita tengok nanti sama ada dia boleh break this level or not. Okay, so yang pertama teknologi paling tinggi dan paling mendapat kenaikan yang tinggi untuk sesi trading minggu lepas, followed by, okay, nombor 2 adalah energy lah. Okay, of course kita tak dapat nafikan apabila berlakunya peningkatan harga minyak pasaran di dunia, apabila Brent oil meningkat lebih daripada 60 US dollar per barrel dan pernah touch minggu lepas I think almost 65 US dollar per barrel. Kemudian dia berlaku retracement, seperti kita dah inform last week, waktu kita buat kajian, kita tahu dua resistance yang nearest. One is 60, okay, 60 US dollar per barrel, dan juga 65 USD per barrel. So dia dalam lingkungan itu, okay, tapi belum jaya untuk break betul-betul lagi 65 punya level. So penting kita tahu juga 60 punya level is a psychological level, okay. Dan bila dia break tu memang ramai lagi nampak syarikat-syarikat yang berkaitan dengan sektor energi, okay, mendapat perhatian para pelabur dan juga trader pada minggu lepas. Dan apabila dia tidak berjaya untuk break the 65 punya level, nampak ada selling pressure untuk syarikat-syarikat tersebut. Juga berlaku dalam minggu lepas. So minggu lepas ada dua keadaan lah. Awal-awal minggu tu was very happy sektor energi ni kita nampak, especially counter-counter yang melibatkan yang directly dia proportional dia punya kenaikan tu, penurunan tu dengan harga minyak. So dia very volatile pada minggu lepas bila dia naik dan juga apabila berlakunya retracement. Okay, so yang kedua tertinggi untuk sektor minggu lepas adalah energy. Okay, pertama tadi teknologi dan yang kedua adalah sektor energy. Okay, so dan yang ketiga tertinggi, alright, so tidak dilupakan, walaupun dah tidak begitu signifikan dia punya kenaikan berbanding dengan teknologi dan juga energy sektor, tapi kita tidak lupakan sektor yang ketiga iaitu industrial product. Okay, so industrial product juga jika kita lihat untuk time frame 1 bulan, okay, dia ada perbezaan 1.9% compare to FBM KLCI. Tadi kita ambil FBM KLCI sebagai base dia, dan bila kita compare sektor industrial product, actually dia lebih tinggi 1.9% berbanding FBM KLCI. Okay, so 3 sektor yang tertinggi untuk time frame 30 minit. Kalau anda tukar dia punya time frame dan juga dia punya duration, dia akan dapat perubahan lah. Dia akan berubah-ubah dia punya kedudukan dia dan juga dia punya ranking dia. Okay, tapi kalau untuk ambil duration 1 month tapi time frame 30 minit, anda akan dapat macam ni lah. So kalau anda tukar dekat sini, contohnya anda tukar 15 minit. Okay, so bila 15 minit nampak dia dah berubah dia punya ranking. Yang paling tinggi dekat sini ialah energy, okay, 15%, kemudian followed by hampir bercampur-campur kat sini, teknologi, dan juga yang ketiga ialah industrial product. Okay, tapi masih sama dipelopori oleh 3 sektor tadi, yang mana sektor teknologi, sektor energy dan juga sektor industrial product. Okay, so itu kalau anda ubah dia time frame.
Back to 30 minutes punya time frame tadi, lowest kita nampak dekat sini compare to FBM KLCI adalah healthcare. So healthcare minggu lepas mengalami penurunan berbanding dengan FBM KLCI sebanyak negatif 4.75%. Ini comparison to KLCI, dia bukan dia punya performance index tersebut. Tapi kalau kita compare dengan FBM KLCI, this is the worst sector, okay, dan juga yang kedua paling teruk adalah construction, okay. So construction nampaknya belum lagi menunjukkan taring-taringnya, okay. Alright, so itu antara apa yang kita boleh perhatikan dalam sektor yang telah mendapat perhatian bagi minggu lepas, okay. Dan juga bila kita buka time frame yang tadi, tiga tertinggi teknologi, energy dan juga industrial product, dan yang paling rendah daripada segi sektornya adalah healthcare dan juga followed by construction tadi dua. Dan yang lain-lain tu dia lebih kurang sama lah, dia tak banyak perubahan. Dan yang lain-lain tu dia macam dekat-dekat lah, lebih kurang. Perubahan dia pun dengan FVMKSI tak banyak lah, dalam 1 ke 2% macam tu je. Okay, boleh Alright, kita teruskan lagi. Okay, thank you so much kepada anda yang dah tekan button share. Okay, kepada anda yang belum tekan lagi button share, jangan lupa untuk tekan. Alright. Okay, kita tutup bahagian ini. Kita selesai untuk sektoral di Malaysia. Okay. Selepas ini kita akan tengok kepada global markets. Yang pertama kita akan tengok seperti biasa Dow Jones Industrial Index, apa yang berlaku di pasaran Amerika Syarikat pada minggu lepas. Okay. Oh, ni 30 minit. Kita ambil 6 month. This one kita ambil daily, 1 day. Okay, kita ambil daily chart. Mari kita lihat apa yang berlaku. Okay, so this is index Dow Jones Dow Jones Industrial Index. Indeks tertua dan juga merupakan indeks rujukan utama bagi para pelabur di seluruh dunia. Okay, so minggu lepas dia masih dekat paras tertinggi. Okay, almost level tertinggi, iaitu all time high dia. Yang kita tahu dia dah break, minggu lepas dia break all time high yang di create pada bulan 1 hari tu. Okay, so, bulan 1 itu dah ada all time high. So dia berlaku retracement pada hujung bulan Januari dan juga awal Februari. Kemudian minggu lepas dia berjaya break lagi dan create a new all time high. Okay, dan kini dia berada almost pada paras tertinggi lah. Okay, so dia ada perbezaan sikit dekat sini. Overall tu lah dia dah tinggi lah, memang tinggi betul lah sebab asyik buat all time high Okay, so kita tengok sentiment wise memang para pelabur suka. Okay, nampaknya tak adalah selling pressure. Okay, so masih overall para pelabur di seluruh dunia dan juga di Amerika Syarikat melihat stock market di US ni masih dalam keadaan bullish. Okay, so however, okay, yang kita mention minggu lepas, yang kita tengok berkenaan dengan Warren Buffett punya indicator. Okay, iaitu please be careful also. Okay, because bila kita tengok balik stock valuation, stock market valuation is actually 2 times compared to dia punya national GDP dia. Okay, so stock market valuation 2 kali ganda daripada gross domestic product negara US. Dia bukan negara Malaysia. Kalau compare tak fair lah. Ini USD punya dalam US GDP, okay, compared to dia punya stock market valuation. So it is very high. The last one yang dia break more than 1 times tu, okay, I think 1.5% macam tu. Sorry, 1.5 times around tahun 2000. Okay, so tahun 2000 waktu .com bubble, dia dah indicator tu dah menunjukkan satu petanda. And tahun 2021 ni ialah dia break 2 kali ganda dia punya GDP tu. Okay, so please be careful for
apa yang trade dekat US lah, US market. Of course untuk intraday tak ada masalah sebab kita in and out cepat. Tapi maybe untuk swing dan juga untuk invest tu dia kena monitor closely lah. Okay, so kena monitor yang kena lebih sikit lah untuk monitor. Kita takut apa-apa sebab paras ada banyak dia punya support ni, tapi make sure kita tahulah kat mana ni. Kalau dia dah jatuh macam ni, bila dia retrace balik tu kena buat yang baru lah. Okay, so itu yang pertama kenaan dengan this Dow Jones. Okay, yang kedua kita tengok S&P 500. S&P 500 juga sama, okay, lebih kurang macam DJI tadi, which is actually dia dah create a new all time high. Okay, dia break all time high yang dia buat pada pada bulan Januari, dan kini pada Februari adalah the new lagi all time high dia. Tetapi ada berlaku sedikit penurunan lah. Of course this is normal, dia bukanlah, kita tak nampak macam correction lagi sebab dia a very minor punya reduction kat sini Okay, so tu dua tadi. Yang pertama DJI dan kedua kita dah tengok S&P 500. S&P 500 is the index yang melihat kepada 500 syarikat terbesar di US. Okay, so dia create one index for the 500 punya company lah. Alright, so kita moving on to Nasdaq. Okay, Nasdaq Composite. Nasdaq Composite juga, okay, kalau kita tengok dia all time high juga. Okay, masih tinggi lagi dia punya level. The new all time high telah beat previous all time high yang dia buat pada sama juga Januari tu. So sekarang ni dah new all time high. Tapi perbezaan dia berbanding dengan S&P 500 dan juga DJI adalah dia keep on climbing lagi since October. Dia since October lagi dia dah keep on climbing sehinggalah pada bulan ni, minggu lepas dia masih dalam keadaan uptrend pada bulan Oktober lagi. Okay, so ni untuk Nasdaq ataupun untuk sektor teknologi lah. Nasdaq ni untuk sektor teknologi di US. People refer to the Nasdaq ni. Alright, so itu untuk tiga indeks utama yang kita boleh tengok dekat US. Okay, pertama tadi DJI, kedua S&P 500, yang ketiga ialah Nasdaq Composite Index. Alright, so kita moving on to commodity. Okay, apa kata kita lihat perkembangan yang berlaku di Brent. Okay, so kita nampak Brent oil di paras 62, okay, 62 US dollar per barrel. Previously dia almost, okay, dia touch at 65 level. Okay, 65 US dollar per barrel, 64.9 lebih kurang dia high. 64.88 lebih kurang 64.88. This one close 64.9. Kita consider 65 lah 65 US dollar per barrel. Dan kemudian dia tak berjaya lagi, dia menurunkan kedudukan. So temporarily mungkin akan berlakunya sideways. Kita tengok sama ada dia boleh maintain above 60. Okay, sebab kita nampak mungkin dia ada sedikit retracement sebab tak berjaya break 65 level. So maybe dia boleh create a sideways, ataupun kalau tak strong maybe dia akan berlakunya a more retracement. Mungkin dia boleh break support at 60 level tu. Okay, so tapi sama-sama kita nantikan sama ada dia punya oil price tu boleh maintain at this current level. Okay, so at this current level I think most company is happy lah. Okay, most company are happy because dia punya cost lebih rendah daripada dia punya harga minyak. Okay, so kalau harga dia dulu 30 US dollar, I think banyak company yang pening juga sebab cost dia lagi tinggi. Okay, kalau yang hari tu below 20 lagi pening masa tu 19, 20, bawah 30 US dollar per barrel, banyak company yang I think tak boleh lah nak sustain dia punya level. So but around 60 most company is consider okay lah sebab cost dia mungkin dalam 20 US dollar per barrel. Ada company yang 30 US dollar, ada yang 40. And I think Petronas also is consider dalam keadaan yang stable lah bila harga dalam 60 ke 65 ni.
Mungkin dia orang punya target price is within that range, so consider still okay lah. Berbanding kalau waktu bawah 20 US dollar tu memang tak tahulah macam mana nak buat profit kan. Gali-gali je rugi kan, gali-gali rugi. Okay, so that is for brand. Okay, kita tengok sama ada dia boleh maintain at this level ataupun macam mana untuk this week. Most likely I think personally dia mungkin dalam sideways lah. Okay, sebab tak ada any big news yang boleh menyebabkan dia jatuh. Okay, dan juga tak adalah big news yang boleh menyebabkan dia nak naik lagi. Okay, unless global supply tu, okay, dia cut another untuk production, maybe, okay, boleh jadi booster. Ataupun tengok pada OPEC juga OPEC oil producer punya meeting lah. Kalau tiba-tiba dia nak buat meeting dan sebagainya tu, mungkin lah dia akan affect dia punya prices. Tapi currently tak ada apa-apa movement yang besar. Alright, kita move on to gold. Okay, gold. Gold masih dalam keadaan menurun. Okay, masih turun lagi. Last week kita tengok turun lagi minggu lepas. So gold masih dalam keadaan masih dalam meneruskan penurunan dia. Okay, since dia punya peak waktu Ogos tahun lepas. Okay, dalam keadaan menurun sekarang. But okay, this is the level itu kita cakap level support dia hari tu dekat 1783. Okay, so nampaknya dia test boleh lah dia dapat rebound balik. Tapi sama ada betul-betul boleh bertahan atau tak, kita tunggu this week. Okay, so kalau kuat mungkin dia akan temporary sideways ataupun dia boleh buat rebound lah. Okay, but nampak dia tested dah hari tu level 1783. Sorry, 1764. Satu lagi 1775. Okay, so ada dua dekat situ lah. Okay, itu serba sedikit perkembangan yang berlaku di global. Okay, dan juga di dalam Malaysia. Untuk pasaran pada minggu lepas, okay, baik, ada apa-apa lagi yang menarik yang kita nak lihat? Okay. Okay, dekat most active last week pun macam biasa lah dia tak adalah yang baru-baru sangat. I think lebih kurang lah yang dulu-dulu tu. Alright, never mind. I think that's all from me untuk presentation berkenaan dengan market outlooks. Sebelum kita akhiri, seperti biasa saya nak share berkenaan dengan private mandates. Okay, so private mandates adalah salah satu servis yang mana kita menggunakan license fund manager. Okay, fund manager yang mempunyai license CMSRL, okay, dan juga berdaftar dengan company yang mempunyai CMSRL license.
Dua-dua license ni dikeluarkan oleh Sonja Security, yang mana untuk menguruskan dana pelaburan ataupun fund management dimemerlukan kepada CMSL dan juga CMSRL. Okay, so dia ada banyak lah kriteria-kriteria kalau nak ada benda-benda yang melibatkan financial planning, melibatkan dengan fund management, okay, melibatkan dengan research, mengeluarkan pandangan, nasihat dan apa-apa yang berkaitan dengan pelaburan dan juga capital market, dia memerlukan kepada CMSL dan juga CMSRL license. Okay, so untuk fund management juga under private mandate dia memerlukan license tersebut. Dan kita menawarkan servis ini kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia, kepada mereka yang tak ada masa, okay, yang mungkin tak sempat untuk buat kajian dan juga tak ada masa untuk monitor dia punya pergerakan saham, portfolio saham dia. So kita ada servis yang sesuai untuk mereka ni, okay. Dan juga mungkin orang yang nak belajar pun kena ambil masa untuk nak try and error. So dia tak ada masa benda tu, tapi dia nak kembangkan duit dia nak beranakkan duit dia. So kita ada servis yang untuk mereka ni, iaitu dipanggil sebagai private mandate ataupun private managed account ataupun managed account. Okay, so itu benda tu semua sama, tapi lately orang call private mandates lah. So memang agak popular juga lately, because ada banyak dah company yang dia punya initial investment dia dah agak rendah compared to previous. I think more than 200,000 and above lah dia punya initial investment. 200,000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta dekat atas. So sekarang I think ada yang 50,000 pun dah boleh start dapat untuk servis private mandates ni. Alright, so kita ada different mandates yang kita ada. Ada berbagai jenis mandates yang mana para pelabur boleh pilih, okay, depends ataupun bergantung kepada dia punya risk appetite dan juga dia punya pilihan lah. Okay, so dia just pilih kategori mana dia nak, saham jenis apa. Kemudian the rest of it daripada kajian syarikat, daripada analisa fundamental dia, technical analysis dia, dia punya decision bila nak beli syarikat apa nak beli, berapa harga nak beli, nanti bila nak cut loss, bila nak take profit, all the things akan diuruskan oleh the team of fund management tu. Okay, so fund manager dan juga dia punya team akan buatkan untuk anda. So anda just goyang kaki lah, maksudnya goyang kaki dan tengok anda punya portfolio tu berkembang. Okay, so yang pertama kita ada kategori ataupun mandates kita panggil. Okay, dia tak panggil kategori lah, dia panggil mandates, mandat. Mandat yang pertama adalah blue chips. Okay, blue chip ni bermaksud syarikat-syarikat yang besar market cap dia, market capitalization dia. So fund manager kalau klien pilih yang jenis blue chip, so dia akan pilih dalam the most biggest market cap saja. Dia tak pilih lah penny stock ke super penny stock, dia tak pilih. Okay, so dia pilih yang betul-betul besar market cap. Of course normally yang dalam KLCI lah. Dalam KLCI tu kita tahu ada 30 syarikat terbesar market cap. So itu pilihan utama dalam blue chip stocks, okay, ataupun blue chip mandate ni. Dia akan pilih yang paling besar daripada segi market capitalization dia. Okay, yang kedua adalah opportunity. Okay, opportunity ni adalah mandates yang mana fund manager hanya akan laburkan duit para pelabur di dalam small dan juga mid cap stocks. Okay, small dan juga mid cap stocks, which is yang normally kalau small cap kita tengok harga mungkin dalam 30 sen, 40 sen, 50 sen macam tu, range macam tu. Dan mid caps normally dalam RM1, RM2, RM3 macam tu punya price range. Tapi dia depends on dia punya market capitalization lah, dan juga dia masuk dalam kategori yang mana. Tak semestinya harga mahal dia small cap, kan? Dia tak semestinya harga murah tu dia small cap juga. Kadang harga murah tapi dia masuk dalam mid cap juga. Okay, so depends on punya market capitalization dia. Right. Dan yang ketiga mandates yang kita ada untuk pilihan para pelabur adalah dividend enhance. Okay, ataupun dulu nama dia dividend yield. So sekarang dia tukar nama sikit, dividend enhance. Tapi fokus dia mesti sama, dia akan pilih company yang akan declare dividend yang paling tinggi dalam bentuk percentage. Okay, so dia bukan dalam bentuk sen ataupun dalam bentuk portion. Okay, tapi dalam bentuk percentage, maknanya yang paling tinggi. Dan itu dia akan pilih dan letakkan dalam portfolio untuk para pelabur. Okay, so mungkin 10 ke 15 stocks yang akan dipilih, depends on clients punya investment amount lah. Kalau banyak, of course dia akan lebih banyak berbanding dengan orang yang initial investment dia lebih kurang. Okay, so 10 ke 15, okay, yang paling tinggi akan declare dividends. Okay, untuk setahun, dia kena ambil time frame setahun lah sebab bila dia buat dia punya
calculation tu, okay, dia depends on setahun punya assumption dia. Okay, dia nak company ni nak declare bila, target dia berapa, based on track record berapa dia declare dan sebagainya. So itu semua termasuk dalam mandates dividend enhance. Okay, so anda yang mungkin berminat dengan dividend, dia tak adalah naik turun sangat, so tapi dia nak fokus on dividend secara yearly. Okay, so this is salah satu mandates yang sesuai untuk anda. Okay, dan yang keempat kita ada juga PGWA. Okay, this is a global, okay, global mandates. Okay, dipanggil Quant Asia Pacific, yang mana dia menggunakan kuantitatif, okay, ataupun guna AI lah. Okay, global tapi fokus kepada Asia Pacific sahaja. Okay, so global actually kita ada dua, satu Asia Pacific dan satu lagi for the rest of the world. Okay, sebab untuk Asia Pacific I think most dalam kategori emerging market. Okay, emerging market dan juga developed market. Ada few country yang develop lah. So tapi major ni di dalam emerging. Okay, contohnya Indonesia, China, Hong Kong, Taiwan, okay, Malaysia. Ini semua dalam kategori emerging. Develop, I think Singapore ada. Kita ada sikit exposure dalam Singapore untuk mandates yang Asia Pacific ni. Okay, so kita ada Quant global, okay, untuk Asia Pacific saja. Okay, on top of that, okay, selain daripada stock mandate yang kita ada ni, kita ada satu lagi yang special, okay, dipanggil sebagai managed UT. Okay, yang ini dia bukan beli saham direct, tetapi yang ini dia akan invest di dalam unit trust. Okay, tapi apa beza dia berbanding unit trust yang biasa anda dengar? Mungkin anda dengar satu company, satu dua company, mungkin kenanga, mungkin principal, mungkin pemodalan Mara Berhad, okay, dan sebagainya. Tapi di dalam mandates untuk manage UT ni, okay, fund manager akan beli ataupun invest kita punya portfolio tu ke dalam beberapa UTMC ataupun syarikat unit trust management company dia lah. Okay, so dalam portfolio anda dia ada Eastspring, okay, ada Aberdeen, okay, dia ada Kenanga, dia ada RHB, Maybank, dan lain-lain. Okay, so dia ada banyak dia punya company dalam tu, bukan satu company ya. So dia akan pilih juga fund-fund yang perform, okay, dan juga different daripada segi geographical dan juga dia punya risk, dia punya daripada dia punya segi risk, risiko, dan juga daripada segi dia punya asset class dia. Asset class meaning mungkin ada fund yang equity, okay, dia masuk yang equity, mungkin ada few fund yang dalam bentuk sukuk, okay, dia akan masukkan dalam sukuk fund, dan juga yang mix, yang campuran antara sukuk dan juga equity, dan ada sikit percentage kat situ, and dan juga dia akan simpan a few cash reserve in case ada opportunity ataupun buying spree ada dalam market, so dia boleh beli lagi. Okay, tapi beza yang ni dia bukan diuruskan oleh agent. Okay, mungkin before this anda dengar agent yang uruskan, tapi this one memang license fund manager yang uruskan. Okay, so dia akan beli dan jual, tak perlukan client punya consent lah, sebab kita dah bagi dia mandate, kita lagi mandat kat dia, so dia akan uruskan semuanya. So bila nak beli, bila nak jual, dia punya date tu boleh dapat at lebih cepat, dan juga price yang kita dapat tu lebih cepat sikit lah kalau compare. Kalau kita normal, mungkin agent suggest kat client, kita jual sekarang atau kita nak beli ni, so dia takes time untuk mungkin ada signature ke, perlukan approval, then transfer, then beli dan jual, tu dah mungkin dah lapse 3 ke 4 hari macam tu. Okay, tapi bila kita bagi mandates ni kepada license fund manager, dia boleh uruskan instantaneous. Semua dia nampak opportunity, dia boleh buy. Bila dah take profit, dia boleh terus jual. Okay, so benda tu actually dia dapat reduce dia punya lapse time tu lah, masa mungkin. But equity fund normally dia satu hari tu pun actually dia boleh naik dan turun banyak juga. Mungkin dalam, kalau yang volatile tu sampai 3% pun boleh. Satu hari different 3%. Ada fund yang buat sampai 5% satu hari different dia. Dia naik satu hari tu sampai 5%. Ada juga. Yang jatuh tu pun, kalau ada jatuh boleh 2-3%. Negatif 2, negatif 3%. So that's why untuk kita minimize kita punya risk dan juga untuk better opportunity, bila ada license fund manager, so dia boleh execute dia punya transaction tu, sama ada buying ataupun selling, dengan lebih cepat lah. Sebab kita tak perlukan klien punya consent, sebab dia memang kita dah bagi amanah kat dia, mandate ni kat dia, so dia biar dia uruskan dengan sebaiknya. Right, so if you guys interested in any one of these mandates, ataupun anda minat semua, boleh juga.
Okay, so kita boleh campur mandate ni, dan juga ataupun anda nak satu je, so anda boleh ambil satu je lah. Kalau anda nak modal besar, ada banyak, anda nak pecah-pecahkan, boleh ambil blue chip satu, opportunity satu, dividend satu, Asia Pacific satu, manage UT satu, boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh buat untuk semua untuk anda. Sebab kita dalam private mandate ni dia memang tailor suit, okay, ikut clients punya needs. Dia bukannya off shelf, ambil okay, you punya pakai macam ni, you punya pakai tak. Setiap orang stocks dia akan berbeza. Pegangan berapa lot dalam tu dia akan berbeza. Bila masuk, bila beli, bila nak jual, semua each client berbeza. Depends on timing lah. Dia masuk bila, dia nak mandate macam mana, risk dia moderate, konservatif ke, agresif ke. So fund manager akan tailor suit ikut clients punya needs. Dia bukan off shelf punya produk lah. Kalau macam fund, you ambil yang apa yang ada dekat pasaran kan, you beli satu, mungkin dua. Kalau manage UT normally dia ada lebih daripada 5, lebih daripada 5 fund. Mungkin ada, kalau besar amount dia sampai 8 fund dia masuk. Equity 3, sukuk 2, okay, mix ada 2, ada campur macam tu. Dan juga cash fund pun dia ada lagi berapa-berapa. Okay, so kita boleh tailor suit ikut kesesuaian clients. Dia tak mesti kena satu je, boleh, kita boleh buat. Nak satu blue chip ni, opportunity nak satu, mungkin nak manage UT satu. Okay, so kalau nak high risk, ambil opportunity. Okay, satu yang low risk, ambil manage UT, boleh juga. Kita boleh mix and match. Jangan risau, this is private mandates, memang apa, dia customize based on clients punya needs dan juga risk appetite. Alright, so thank you so much kepada anda yang join kita pada sesi pada malam ini. Jangan lupa untuk klik button share. So please klik button share untuk ilmu yang percuma ni, alright, dan juga untuk rakan-rakan kita yang lain dapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Saya jumpa lagi anda dalam sesi yang akan datang, insya-Allah, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.